اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق Allahul Azim. Dan mereka yang kafir berkata Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan anggapan mereka yang demikian. Dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah. Serta gunung ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranak. Kerana mereka mendakwa mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Padahal tiadalah layak bagi Allah Ar-Rahman ia mempunyai anak. Tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi melainkan ia akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Demi sesungguhnya Allah telah mengira mereka dengan pengetahuannya serta menghitung mereka satu persatu. Dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Maka sesungguhnya kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu, wahai Muhammad. Ialah supaya engkau memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa. Dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil, ungkar dalam kekufurannya. Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang kami telah binasakan sebelum mereka. Engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seorang pun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Maryam pada ayat yang ke-88 sehingga ayat 98. Bila mana Allah Ta'ala menemplak golongan yang mendakwa Allah Ta'ala punya anak. Kalau ayat sebelum ini kita membaca bagaimana Allah Ta'ala menemplak golongan
yang mengingkari kebangkitan semula, yang mengingkari mahsyar, dan golongan yang menjadikan berhala sebagai Tuhan. Bagaimana kesudahan mereka? Bagaimana kebinasaan yang menanti mereka? Bagaimana tidak ada manfaat apapun yang mereka lakukan di dunia sebelum ini. Maka kali ini Allah menyebut satu lagi kelompok yang kufur. Kelompok yang kufur yang tidak percaya kepada kebangkitan. Kelompok yang kufur yang menyekutukan Allah dengan patung berhala. Dengan kelompok yang kufur dengan mengadakan, menisbahkan anak kepada Allah. Dengan firman-Nya waqalu, dan berkata mereka. Siapa mereka di sini? Iaitu golongan Yahudi, Nasara dan kelompok yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Adapun orang Kristian mengatakan Isa anak Tuhan. Dan mengatakan Maryam itu sebagai isterinya. Manakala golongan Yahudi pula mengatakan Uzair anak Tuhan. Serta satu lagi kelompok mengatakan malaikat itu ialah anak-anak perempuan Tuhan. Ini kalangan kelompok yang menyembah berhala. Kita tahu dalam kelompok-kelompok kafir ini, sama ada kalangan ahli kitab, Kristian, Yahudi, ataupun kalangan para penyekutu Allah, yang penyembah berhala, dan juga golongan yang menyekutukan Allah dengan apa sahaja, bintang, bulan, manusia dan sebagainya. Maka mereka ini ialah kelompok-kelompok kafir. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan suratul Bayyinah kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, Kristian dan Yahudi, dan di kalangan yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, kalangan penyembah berhala, mereka itu berada dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Antara perkara yang kita perlu tahu, bila mana kelompok itu kafir, kita dilarang bertarahum kepada mereka. Tarahum maksudnya kita menyebut moga Allah merahmati dia. Bila mana orang kafir itu mati. Apakah harus kita mengucapkan takziah kepada orang kafir yang mati? Ya, harus bagi orang kafir yang hidup. Dengan menyuruhnya menyabar, dengan menyuruhnya bersabar, dan dengan berkata kepadanya supaya dapat gantian yang lebih baik. Supaya dia mendapat dunia yang lebih baik. Manakala bertarahum, yakni memohon keampunan atau merahmatinya, maka perkara ini tidak dibenarkan. Ataupun menggelarkan orang kafir mati sebagai syahid. Macam baru-baru ni seorang perempuan nama Shirin, wartawan Al Jazeera, seorang Kristian yang mati ditembak oleh rejim Zionis. Maka dalam iklan-iklan, dalam sebaran mereka sebut Al-Syahid Shirin, Abu Aklah. Disebut Al-Syahid. Apakah boleh sebut orang kafir Al-Syahid? Tak boleh, haram. Itu puak-puak disebut, itu hal dia lah. Tapi secara kita, orang Islam kena tahu, kita dilarang bertarahum, ya kita simpati sebab matinya secara zalim. Seorang wartawan ditembak oleh tentera Zionis di kawasan Jenin yang baru berlaku beberapa hari lepas. Kita simpati, ya kita mengutuk kezaliman, dan kita tahu kejahatan Yahudi. Siapa pun lain pada Yahudi maka halal darah bagi mereka. Tanpa sebarang sebab mereka boleh membunuhnya. Asasnya demi menjaga bangsa Yahudi. Bukan hairan, walaupun hari ini ramai orang kafir tak sedar, mereka anggap macam Yahudi itu cuma nak bunuh orang Islam. Sebenarnya Yahudi nak bunuh semua. Melainkan mereka nak survive kelompok mereka sahaja. Sebab itu mereka tak pernah peduli siapa pun mati kalau bukan Yahudi. Tapi kalangan orang Islam yang jahil, kerana simpati kerana membunuh, yang bunuh tadi Yahudi, maka disebut Asyahid. Atau Allah merahmati, maka ini semua dilarang dalam Islam. Ini akidah yang kita tahu yang disepakati oleh umat. Simpati lain. Takziah kepada keluarganya masih hidup, itu lain, memang dibenarkan. Tapi tidak bersifat takziah dengan maksud moga Allah ampun dia, merahmat, itu tak boleh. Itu panggil tarahum. Tarahum maknanya kita minta Allah rahmati dia. Orang kafir tidak dirahmati Allah. Bukan tempatnya dalam neraka. Walau bagaimanapun dia baik. Ini akidah yang jelas dalam Al-Quran. Allah sebut,
Ingat syurga tu hak Allah. Allah yang tentukan siapa masuk, bukan kita. Dan Allah dah beritahu siang-siang. Siapa pun yang kafir, tak kira macam mana perangai dia. Dia baik pada orang Islam ke? Dia berjasa banyak-banyak. Dia mati kafir, maka Allah tak akan ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa siapa pun yang menyekutukan Allah, siapa pun. Dan Allah ampun dosa lain. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia sesat dengan sesat yang jauh. Dengan maksud jauh, tak akan dapat rahmat Allah, satu. Yang kedua, tak akan boleh terima syafaat. Maka tempatnya dalam neraka. Maka Allah menyebut satu lagi kelompok orang kafir. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka berkata Allah itu punya anak. Baik, Allah menyebut perkataan Ar-Rahman. Kenapa tak sebut wa qalu ittakhadhallahu walada. Tapi dia sebut Ar-Rahman. Supaya orang kafir ni tahu malu. Ar-Rahman tu maksudnya apa? Pemurah. Kita tuan-tuan kalau orang pemurah, takkanlah kita nak kata benda-benda yang bukan-bukan pada orang pemurah. Lepas dia beri macam-macam nikmat pada kita. Dia beri hadiah kita pagi, petang, malam. Setiap hari kita diberi kita imbuhan, hadiah dan lain-lain. Tiba-tiba kita nak kata benda buruk pada dia yang tak layak. Tak mungkin kita berani. Kerana kita hormat orang yang pemurah. Maka Allah nak suruh semua manusia berfikir. Khususnya orang kafir. Tuhanmu yang pemurah ini yang telah beri nikmat. Tuhanmu yang maha penyabar ini yang bersabar atas kerenah dan kelakuan kamu. Tergamak kamu kata Tuhan ada anak. Tak apa disebah, di mana malunya ataupun kita kata, apa sebab disebut ada anak itu macam satu ungkapan yang buruk bagi Allah. Kalau kita ni tuan-tuan ada anak, bagi nisbah kita mulia. Kalau tak ada anak kita rasa masam, terganggu sikit. Kenapalah nisbah anak bagi Allah itu hina? Kerana nisbah anak memberi maksud lemah bagi Allah. Memberi maksud Allah bergantung kepada anak. Kerana siapa pun bapak-bapak, dia memang bergantung pada anak-anaknya. Kalaupun kita tak bergantung hari ni, kita dah memang pasang niat nak bergantung pada anak kita. Tidak ustaz, anak-anak nanti senang, nanti kita pun okey. Dan siapa pun bila melihat anak-anak, berarti dia tahu anak akan ganti dia. Nanti kalau kita mati anak-anak kita. Ada anak berarti pemilik anak itu akan binasa. Maka itu dia punya talazum, kemestian, istrizah. Dah kamu ada anak, mana kamu akan mati, anak kamu akan ganti. Orang beraja, dia lantik anak dia putera mahkota. Maknanya lama tak mati. Tak lama dia mati. Dia akan digantikan. Dan si putera mahkota ni dia dah tunjuk kuasa dia. Kita ada anak, anak kita dah tunjuk kuasa. Ni kereta bapak aku. Dah tunjuk kuasa. Ini rumah bapak aku. Maka dia mula memusuhi orang lain. Maka banyak dia punya kesan buruk yang tak layak untuk nisbahkan bagi Allah itu anak. Hatta pada padri. Mereka meletakkan cara padri berfikir lain daripada orang biasa fikir. Mereka meletakkan perkahwinan itu suatu benda yang tak layak bagi mereka sebab mereka suci. Padri. Sebagian besar padri tak kahwin kerana apa? Kerana mereka mengharamkan perkahwinan pada mereka. Apatah lagi punya anak. Walaupun dalam ta'dilat, pindaan-pindaan terbaru yang dibuat oleh orang Kristian membenarkan padri berkahwin. Tetapi secara asas mereka tak membenarkan diri mereka berkahwin. Sehingga seorang ulama besar namanya Qadhi Baqillani. Waktu mana dihantar di Rom sebagai duta Islam pertama. Duta Islam pertama ke negara Rom. Kerana ketika itu Rom tidak mau berperang dengan Islam tapi mengambil sikap berdamai. Maka hantar duta lah. Kerajaan Islam terima duta Rom dan sebaliknya. Maka dihantar seorang ulama namanya Qadhi Baqillani. Lalu orang kafir berfikir macam mana nak sambut Qadhi Baqillani dengan cara nak menghina orang Islam. Mereka kata pada raja mereka, orang Islam tak akan sembuh raja. Jadi kita akan buat pintu gerbang kecil, rendah, depan tuanku supaya bila dia masuk, dia terpaksa tunduk juga. Secara sistem. Sebab orang kafir, mereka memang ada usaha untuk memurtadkan kita. Tapi mereka tahu mereka tak boleh murtadkan kita secara verbal atau perkataan. Mereka murtadkan kita melalui sistem.
Mereka akan buat satu sistem lalu kita ikut. Di situ berlaku rosak akidah kita. Tuan-tuan kena ingat perancangan ini telah disebut oleh Allah dah lama dalam Quran. Jadi hari ini kalau kita lihat mana-mana sistem kafir yang cuba nak memurtadkan kita, walaupun mereka tak cakap sistem tu, kita kena hati-hati. Seperti sistem riba. Kita terpaksa ikut riba dan setengah orang kata riba kan okey, tak ada masalah. Lalu dia menghalalkan riba maka dia kafir. Mereka buat sistem tak tutup aurat. Akhirnya dia kata tak apa kan tak tutup aurat. Akhirnya mereka telah menghalalkan yang haram. Ini sistem orang kafir buat. Tuan-tuan kena ingat benda ni. Allah sebut dalam Quran. Usaha mereka memurtadkan orang Islam. Jadi mereka buat satu pintu gerbang kecil supaya qadhi bakilah ni bila masuk tunduk secara sistem. Bukan secara perintah, sistem. Dan qadhi bakilah ni orang cerdik. Bila dia datang bertemu Raja Rom, dikeliling oleh para padri, di pintu gerbang yang kecil yang dikena tunduk, maka dia masuk ikut punggung dulu. Dia masuk secara berundur. Maka raja tu dapat punggung ni dulu. Tak dapat kepala dia. Raja tu rasa terhina. Kemudian soalan pertama ditanya pada padri, anak-anak sihat. Maka berubah muka padri sebab padri tak kahwin. Dan mereka mengharamkan kahwin. Tanya anak-anak sihat. Bagaimana kamu marah bila ditanya anak pada kamu? Kamu membenarkan kamu nisbahkan anak pada Tuhan. Padri menganggap mereka mulia sebab tidak berkahwin. Kerana mereka dah berada pada jiwa malaikat. Dan bila mereka berada jiwa malaikat, tak kahwin, mereka tak layak, mereka tak perlu punya anak. Kerana orang punya anak, dia akan ada masalah dengan duniawi. Kami tak ada masalah dengan duniawi sebab kami tak ada isteri, kami tak ada anak. Kerana masalah dunia bermula dengan isteri dan anak. Siapa pun ada isteri, ada anak, dia mula masalah dunia dia. Dan sebaliknya pun begitu. Isteri kalau dia ada suami dan anak, dia mula masalah dunia dia. Dua-dua samalah ada masalah. Maka kata qadhi baqilah ni, kamu rasa teraib bila ditanya anak tapi kamu tak malu meletakkan anak pada Tuhan. Nisbah anak pada Tuhan. Maka ini cerita tentang anak. Lalu Allah menyebut ta'bir, mereka berkata Tuhan Ar-Rahman yang pemurah itu ada anak. Tak malukah mereka? Sedangkan Allah mengharamkan anak baginya. Allah tidak punya anak. Anak bukan sifat Allah. Ini anak ialah sifat makhluk. Allah maha sempurna. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu dengan perkataan kamu telah mendatangkan suatu kemungkaran besar. Idda makna kemungkaran besar. Dia jangan panggil nama orang Ida. Kemungkaran besar. Dia sabdu tu idda. Ida tak apa lagi Ida. Idda maksudnya kemungkaran. Mungkaran syani'an. Mungkar yang jijik, jelek. Itu maksud iddah. Takadus samawat. Hampirlah langit-langit. Yatafattarna min. Berkecai. Musnah. Watansyakkul ard. Dan hampirlah bumi ini hancur. Watakhirul jibalu hadda. Dan gunung ini hampir rata. Dek kalimah yang buruk. Contoh kita contoh gini. Kalau ada kita jumpa raja. Kita jumpa tuanku. Seorang ni dia outspoken, dia cakap sesuatu yang perkataan itu kita tahu raja kan marah. Kita rasa macam nak luruh jantung dengan dia cakap macam tu. Kita bawa anak kita bercakap benda bukan-bukan pada raja. Kenapa muka tuanku buruk? Contoh, bodoh. Kita dengar kalimah tu, matilah. Itu kalimah buruk. Rasa jantung nak gugur dah. Sebab tak patut anak kita bercakap depan raja besar macam tu. Kita sendiri rasa takut. Yang tukang bercakap tu, lagi teruk. Umpama tuan-tuan kita duduk depan polis, anak kita pun cakap bukan-bukan pada polis tu. Kita yang naik takut. Sebab dia cakap bukan-bukan. Misalnya, dia marah ke polis tu, budak ni tak kerti bahasa. Budak ni tak memahami, dia pun kutuk polis tu. Kita yang memahami ni, dengar, mati kita. Aku disebab penjara. Itu lambang atau contoh kegerunan. Jadi malaikat yang berada di sisi Allah dan makhluk-makhluk Allah yang lain bila dengar kalimah mereka kata Allah tu ada anak, hampir tidak tertanggung kalimah itu. Kerana bimbang Allah murka, maka gunung ganah hampir nak hancur, takut. Kan ini makhluk Allah yang tunduk dan patuh. Langit-langit hampir nak berguguran kerana takut kalimah itu Allah murka. Demikian juga bumi hampir hancur lebur, takut Allah murka. Tapi Allah itu Maha Penyabar.
Sebab itu kata Nabi SAW, Allah tu maha sabar. Walaupun disebut anak baginya, dikata macam-macam, Allah sabar. Di antara sifat Allah as-sabur, sabar. Kalau Allah tak sabar, habislah kita. Maknanya, kita buat maksiat sikit, tu hancur. Maksiat sikit hancur. Kerana Allah maha penyabur. Walaupun ada orang kata pada Allah macam-macam, fitnah pada Allah macam-macam, Allah sabar. Allah tak turunkan terus azab. Bahkan Allah beri lagi nikmat, Allah beri lagi tempoh. Maha penyabar Allah. Sebab itu kalau kita boleh, kalaulah orang kata kat kita, kita boleh sabar, maka kita telah mencontoh sifat Allah. Pernah satu ketika Nabi Musa AS, antara Nabi yang paling banyak dikutuk oleh Bani Israel. Lalu Nabi Allah Musa berdoa, ya Allah, boleh tak engkau diamkan mulut-mulut yang mengata buruk pada aku? Aku tak tahan ni, kata buruk kat aku ni macam-macam. Lalu kata Allah, wahai Musa, aku sendiri tidak menahan manusia berkata buruk padaku. Bagaimana aku menahan mulut mereka daripada berkata buruk padamu? Kamu kena belajar sabarlah. Jadi kita pun samalah. Tuan-tuan jangan duk berangan orang tak kata buruk kat kita. Dia akan kata baik-baik. Jangan duk berangan macam tu. Mustahil. Kita pasti akan ada orang yang akan berkata buruk pada kita. Walau kita kata, Ustaz, kita tak pernah sentuh orang, tak pernah usik orang. Kita tak kacau orang, Ustaz. Kita tak pernah pun tegur siapa orang. Tapi orang kutuk juga kita. Orang kata juga kita. Maka sabarlah. Allah yang maha sempurna itu pun orang kata. Orang kata macam-macam. Allah tak adil lah. Syariat tak betul lah. Allah dikatakan oleh manusia yang bodoh ni. Jadi sejauh mana kita nak inginkan supaya tak ada orang kata kat kita? Tuan-tuan, orang kata tu benda biasa lah. So, nanti orang kata macam ni, nanti orang kata macam ni. Jangan peduli. Kita buat tu betul salah? Betul. Betul jalan je. Orang kata apa tu hal dia. Ataupun orang kata kita dengan hinaan tertentu. Kita tahu kemampuan kita. Dia tu malah kerja lah itu ini. Kita tahu kita dah kerja. Tapi kemampuan kita setakat tu dapat rezeki banyak tu. Dia nampak kita bila tak dapat beli benda tu, beli benda ni. Ni orang miskin sebab malah kerja. Orang miskin perangai macam tu. Malas. Harap bantuan. Kita dengar. Merah telinga. Sebab kita tahu kita usaha. Tapi tu kemampuan kita. Kita terpaksa minta tolong orang dan sebagainya. Kita dah kerja macam-macam. Jadi orang kata, jadi jangan sedih dengan apa pun orang kata kat kita. Kerana ada kalangan manusia, dia cuba cari bahagia berdasarkan apa yang orang kata pada dia. Kalau orang kata baik-baik, dia tersenyum puas dan bahagia. Kalau orang kata buruk-buruk, dia tak tahu nak letak muka kat mana. Tetapi jangan macam tu. Kita tenang je. Kalau orang kata buruk dan sebagainya, kita tahu ada orang lebih mulia pada kita, juga dikata Nabi-Nabi. Bukan zat yang agung juga dikata oleh orang. Maka mulut manusia ni, macam kita sebut dalam pepatah Melayu kita lah. Mulut tempayang boleh tutup. Mulut manusia nak tutup macam mana? Tuan-tuan dah buat baik, dikata juga. Tuan-tuan buat macam ni, dikata juga. Sebab itu kita dah selalu sebut. Jangan peduli orang cakap apa. Kalau kita buat tu benda betul. Kita pergi masjid, dia kata warak tu, nak tunjuk warak. Tak pergi masjid, dia ni macam makan pasir tak pergi masjid. Jadi, buah kata tu ada. Tuan-tuan tenang je. Kita ukur diri sendiri, kemampuan kita. Maka ini, Allah nak ajar kita sifat dia penyabar. Maka kita kena ada sabar. Jangan tuan-tuan, sikit orang kata dah. Gaduh dengan suami sebab jiran sebelah kata kat kita bergaduh. Bergaduh dengan suami sebab ni adik-beradik. Adik-beradik kata kita ni kedekut tak buat rumah terbuka. Padahal kita tahu kita dah malas nak buat rumah terbuka. Banyak cerita kita ni. Kos sekian-sekian. Kadang-kadang ni lah. Adik kita ada masalah kita lah. Ni adik-beradik dah kata ni tulis dalam Facebook. Kedekut lah itu lah. Kita pun dah susah hati ni. Susah hati maka kita pun nak buat juga dalam keadaan kita tahu kita tak mampu. Misalnya. Dah buat pula dia kata kedekut juga. Ada buat laksa Johor je. Kita mari jauh-jauh tak ada nasi biryani. Tak ada nasi gang. Tak ada sekian. Dia kata juga. Tetapi itu kalau kita nak cari bahagia macam mana tak bahagia sampai sudah. Tenang je. Buat ikut kemampuan kita. Jangan pandang apa yang orang nak pada kita buat. Kita akan menilai diri kita apa patut kita buat. Kalau rasa tahun ni tak nak buat motor buka, tak buat. Tenang je. Nanti tahun depan kita buat 2 kali. Yang bimbang. Kalau kita rasa tak nak panggil orang datang rumah, tak apa. Buat je itu kita tahu sebab apa masalah rumah kita tahu sekarang. Sebab anak-anak Ustaz penuh kat rumah bergelimpangan malu nak ajak. Tak payah ajak. Relax je. Apa yang tu orang kata, biarkan. Tapi ada orang saya katakan dia tak boleh hidup macam tu. Dia kena, apa benda dia nak buat, orang kata baru dia buat. Tetapi ialah orang kata tu orang yang nakkan kebaikan pada kita dunia akhirat. Ini kita peduli.
Kalau orang jenis-jenis kata-kata sungguh jangan peduli. Kalau orang kata tu orang penasihat kita, orang baik, yang beri tunjuk ajar, yang lebih baik, itu kita ambil kira. Sebab dia nakkan kebaikan pada kita. Dia ajar kita buat macam ni, buat macam ni, okay, kita ikut. Tapi kalau orang tu jenis tak ada hubungan apa, kita jangan nak ngutuk, tuan-tuan tak payah peduli dia. Jangan letak nilai dia dengan membalas dia. Apa tak lagi ikut. Kita kalau boleh komen dia pun tak nak balas. Apa tak lagi ikut komen dia. Itu cara kita ajar. Kemudian kata Allah, Anda'u lirrahmani walada, dek mereka menuduh Tuhan, mereka mendakwa Tuhan ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tak patut Allah itu punya anak. Kerana sifat-sifat lemah yang telah kita sebut. In kullu man fis samawati wal ard. Ingat, semua nanti makhluk yang di langit dan di bumi melainkan akan datang tunduk pada Allah sebagai hamba. Kamu kutuk-kutuk Allah, ingat kamu datang jumpa Allah nanti sebagai hamba yang berkuasa atas dirimu sepenuhnya. Kita tuan-tuan duk kata, kalau secara umumnya kita berani tak kata ke bos kita. Tak berani Ustaz sebab nanti bos saya panggil. Apatah lagi kita katakan yang mencipta semua makhluk ini. Kamu wahai manusia yang kata macam-macam, yang buat macam-macam, ingat kamu akan datang kepada kami sebagai hamba. Apa maksud hamba? Akan dipersoal. Akan dipertanggungjawab. Apa maksud hamba? Tak ada kuasa dan tak miliki apa-apa. Tak miliki harta. Bukan kamu ditanya tentang harta. Tak miliki kuasa. Bukan kamu ditanya apa yang kamu lakukan. Kemudian kata Allah, laqad ahsahum. Allah Ta'ala telah mengira-ngira mereka. Telah menghitung mereka. Wa'addahum adda. Dan mengira-ngira mereka dengan satu persatu. Maksudnya ialah tidak ada seorang yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada terlepas. Allah mengetahui semua dengan ilmu Allah yang sempurna dan kuasa Allah yang sempurna, dan tak ada satu diri pun yang terlepas daripada datang kepada Allah. Tak ada yang boleh menyorok, tak ada yang boleh menyembunyi. Tak ada yang boleh tak datang, atau tak ada yang boleh mengelak dirinya daripada datang kepada Allah. Semua datang kata Allah. Semua datang. Untuk menunjukkan hakikat seorang itu akan kembali pada Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan datang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan keadaan seorang diri. Tetapi bila kita sebut seorang diri, apa maksud seorang diri? Bagi menunjukkan lemahnya kamu pada hari itu. Kita kan kalau cerita jalan seorang, kita dah rasa lemah dah. Jalan seorang, maka datang kita seorang diri. Tanpa keluarga, tanpa isteri, tanpa suami, tanpa anak, tanpa penyokong. Datang seorang-seorang. Tentang geng-geng gangster, dia bila datang seorang pun dia penakut. Datang kumpulan, dia berani lah. Datang seorang, jumpa siapa? Jumpa Allah. Kemudian kata Allah, sesudah menyebut kesudahan mereka yang mendakwa Allah punya anak. Mereka yang mensyirikkan Allah dengan kata-kata yang hina, kata-kata yang buruk tadi. Kemudian Allah menyebut tentang kebiasaan Al-Quran, disebut golongan yang kafir dan kufur, disebut golongan yang beriman. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melakukan amal soleh, saya ja'alu lahumur rahman wudda, Allah akan jadikan dalam hati hamba-hamba Allah kasih sayang padanya. Tuan-tuan, bila kita beriman, maka malaikat mencintai kita. Dan orang beriman mencintai kita. Dan bila mana orang beriman doa, ya Allah ampunkan dosa orang beriman lelaki dan perempuan, kita termasuk dalam doa itu. Disebut dalam hadis, siapa yang mendoakan kepada seluruh orang beriman, maka Allah akan beri pahala kadar pahala orang beriman atas dunia. Maknanya, kalau kita kata ya Allah ampunkan dosa orang beriman lelaki dan perempuan, berapa juta orang beriman, banyak tu pahala kita. Kadar kepala. Kalau kita sebut al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati, maka yang mati pun dikira sekali pahala kita. Jumlah bilangan orang Islam yang kita doakan. Sebab itu sunat kita doakan kepada sekalian orang Islam. Dan bila seorang itu mendoakan kepada sekalian orang Islam, setiap orang beriman akan masuk dalam doa dia. Sebab itu dalam rukun khutbah, wajib bagi khatib doakan kepada orang beriman seluruhnya. Wajib. Ia rukun khutbah. Itu tak doa, tak sah khutbah. Khutbah Jumaat khususnya yang wajib. Kerana khutbah Jumaat dia akan berkesan pada solat Jumaat. Adapun khutbah raya, khutbah yang sunat itu tak berkesan pada solat. Khutbah Jumaat dia berkesan pada solat. Kalau khutbah tak betul, dia jadi sembahyang zuhur. Tapi kalau khutbah raya tak cukup rukun syarat, tak apa. Maksud dia tak akan ubah solat raya tu jadi solat lain. Dia solat raya lah. Sebab baca khutbah sunat. Tapi khutbah Jumaat,
Kalau sekiranya dia tak rukuk, tak cukup rukunnya 5, maka solat tadi bertukar menjadi solat Jumaat. Diarahkan. Itu kesan implikasi dia. Maka antara rukun tadi ialah mendoakan pada sekalian orang beriman. Mesti doa. Untuk tunjukkan apa yang Allah sebut dalam ayat ini. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah jadikan dalam hati orang beriman itu kasih sayang pada mereka disebabkan mereka beriman dan beramal soleh. Maknanya, antara tanggungjawab orang beriman pada saudara beriman yang lain dan antara tanda kasih sayang orang beriman pada orang beriman yang lain, tidak lupa mendoakan untuk mereka. Kita mengaminkan doa tersebut. Khatib baca, kita kata amin. Bukan Allah Ta'ala tunjuk bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kasih sayang kepada setiap orang beriman. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW berkata pada Ali karamallahu wajhah, Allahumma ja'al li 'indaka ahdan wa ja'al li fi sadril mu'minina wuddan. Ya Allah, jadikan kepadaku di sisimu satu perjanjian. Dan jadikan diriku pada hati-hati orang beriman itu kasih sayang. Maka Allah turun ayat ini, kasih sayang bukan pada Nabi SAW saja, semua orang beriman akan sayang pada orang beriman. Kerana itu disebut di antara tanda ataupun namuzaj, contoh bagaimana Allah jadikan orang beriman, dikasihi oleh orang beriman kerana mereka beriman dan beramal soleh. Contoh pertama apa? Rasulullah. Semua orang beriman, mereka cinta Rasulullah SAW. Dan yang kedua contohnya ialah para sahabat. Semua para sahabat, mereka ini dicintai oleh orang beriman. Dan yang ketiganya orang-orang soleh. Manapun kita dengar orang soleh, pasti ada para pencintanya, para muhibbinnya. Maka ini adalah apa yang Allah sebut dalam Quran. Setiap orang beriman, Allah jadikan orang beriman yang lain mencintainya. Sebab itu siapa yang mencintai orang beriman kerana Allah, maka akhirat kelak dia berada pada mimbar-mimbar cahaya yang menjadi kekaguman para nabi dan para syuhada. Lalu mereka bertanya, siapa golongan ini? Inilah dia orang yang berkasih sayang kerana Allah. Menyintai orang beriman kerana Allah. Dalam hadis, seorang pergi menziarahi saudaranya. Bukan kawan kerabatnya, saudaranya, kawan-kawan. Lalu malaikat menunggu di tengah jalan dan berkata, kenapa kamu pergi ziarah kawan kamu? Apakah kamu ada hutang nak minta atau ada hajat yang kamu nak? Kata tidak. Mereka aku menziarahinya kerana Allah. Lalu malaikat ini berkata, Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu. Dan Allah menyediakan bagi kamu tempat di syurga. Tibta wa taba mamsyaka. Kamu telah buat benda baik dan perjalanan kamu ini perjalanan baik. Maknanya kalau kita ziarah kawan-kawan kita, apatah lagi yang kawan kerabat. Kerana Allah sungguh, bukan sebab nak minta hutang. Bukan sebab kita ada hajat-hajat lain. Memang kita nak jumpa muka. Berkasih sayang kerana Allah. Maka tempatnya dalam syurga. Bahkan Allah Ta'ala sayang dia sebagaimana sayang saudaranya. Maka ini apa yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran ini. Allah jadikan orang beriman itu mengasihi orang beriman yang lain. Fa'innama yassarnahu bilisanika. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, memudahkan kepada kamu dengan menurunkan Al-Quran melalui lidahmu, yakni bahasa Arab. Nabi SAW orang Arab. Nabi diutuskan untuk pertama kalinya bertemu dan bertembung dengan bangsa Arab. Maka diberikan kepada Rasul wahyu Al-Quran. Yang sifat Al-Quran itu mukjizat sampai hari kiamat. Dan diberikan bahasa Arab yang paling lunak untuk disebut dan dibaca. Bukan yang paling mudah untuk dipelajari dan difahami. Apa contoh bukti mudah? Kerana kita lihat Al-Quran telah diterjemahkan ratusan bahasa. Tidak ada bangsa dalam dunia melainkan adanya terjemahan Al-Quran dan tafsir Al-Quran ikut bahasa. India, Cina, Melayu, Kadazan, Bidayuh, ada semua. Maka Allah mudahkan faham. Dan Allah menjadikan kecenderungan orang Islam, bila mana mereka nak jaga agama, mereka belajar bahasa Arab. Akhirnya sekolah-sekolah bahasa Arab ditubuhkan di seluruh dunia. Kita kat Malaysia, orang mula buat sekolah Arab. Dulu orang panggil sekolah Arab. Belajar bahasa Arab. Di Thailand pun sama. Di mana negara Islam, umat Islam ada, akan ada sekolah bahasa Arab. Untuk tunjukkan mudahnya bahasa Arab. Mak Saleh belajar bahasa Arab. Orang India belajar bahasa Arab. Orang Cina belajar bahasa Arab. Akhirnya kalau kita ke Mekah, kita jumpa ni pelbagai latar belakang bangsa yang mereka boleh komunikasi bahasa Arab. Dan setiap tempat mereka ada. Kalau kita belajar luar negara, ini bahagian fakulti bahasa Arab ataupun bahagian bahasa Arab. Saya
Kita contoh belajar Al-Azhar, kita jumpa semua. Orang daripada Rusia, orang daripada China, orang daripada Turki, orang daripada India. Seluruh dunia mereka bercakap bahasa Arab macam kita cakap bahasa Arab. Kerana Allah mudahkan lidah itu. Mudahkan lidah tadi. Lebih mudah daripada bahasa Inggeris itu sendiri. Allah mudahkan kerana kita akan terus baca Al-Quran dalam sembahyang kita. Al-Fatihah dengan zikirnya pula, dengan surahnya pula. Berarti kita sentiasa terdedah dengan bahasa Arab. Walaupun negara tak menyokong, kalau negara tak buat dan sistem pendidikan dia tak sokong. Namun dalam sistem ibadat, maka bahasa Arab mengambil tempat dia. Sehingga tak boleh diganti ke bahasa lain. Tak boleh ganti. Walau kita Jawa, bila semayang kena bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa tak sah semayang. Walaupun kita India, bila semayang bahasa Arab. Semua zikir-zikirnya bahasa Arab. Kita menuturnya. Kita tengok terjemahan. Jadi yang paling kurang kita faham basic bahasa Arab. Yang mudah-mudah. Ini menunjukkan bagaimana Allah mudahkannya. Litubashshira bihil muttaqin. Yang dengan bahasa yang mudah ini kamu memberi khabar gembira kepada orang yang bertakwa. Wa tunzira bihi, dan dengan bahasa yang mudah ini kamu memberi amaran kepada qauman ludda, kaum yang suka menentang, yang menyanggah syariat. Ini Al-Quran dengan mudah dia beri khabar gembira pada orang bertakwa. Apa khabar gembiranya? Mana-mana orang bertakwa tempatnya di syurga. Tempat di syurga. Apa pula amarannya? Mana-mana yang engkar, mana yang kafir, tempatnya dalam neraka. Kepada kaum yang ludda. Ludda itu apa? Suka engkar. Suka bantah. Suka tidak bersetuju tanpa berfikir. Ini disebut sebagai kauman ludda. Suka berbalah. Berbalah untuk tidak menerima kebenaran. Kalau berbalah nak cari kebenaran tak apa. Dia berbalah untuk tak nak terima kebenaran. Itu tujuan dia berbalah. Tolak kebenaran. Maka kata Allah, gunakan Al-Quran ni. Sebab tu orang jenis, kita katakan jenis kepala pengak ni, payah bacakan Quran je pada dia. Tak payah kita nak tambah hujah-hujah lain. Gunakan Al-Quran. Bacakan Quran. Sebab mereka bila baca Quran rasa macam menyengat. Rasa macam terbakar mereka. Kerana kita dah sebut semalam, Iblis dan syaitan mempengaruhi kekufuran mereka. Kalau kita berhujah guna bahasa biasa, Iblis akan kuat lagi dengan dia. Bila kita baca Quran, maka syaitan takut pada bacaan Quran. Baca Quran supaya syaitan dalam diri dia lari. Sehingga rasional dia datang balik. Kalau kita cuba terus berhujah secara akli atau secara aklani, logik, datang syaitan akan balik ikut lagi. Baca Al-Quran supaya syaitan lagi. Berarti bila Rasulullah SAW berdakwah dengan orang kafir ni berbelik-belik dia punya hujah, Rasulullah baca Quran je. Baca. Kenapa ada syaitan dengan mereka? Ada syaitan yang menguasai mereka. Bila dibaca kerana keberkatan ayat-ayat Al-Quran, mereka terpaksa tunduk dan aku. Tetapi ini rahsia. Yang ramai orang, bila nak berhujah orang kafir, dia nak guna logik. Tak, logik tu tak makan dia. Sebab syaitan belakang dia. Cari ayat-ayat Al-Quran yang menjawab apa yang mereka tak percaya tadi. Baca. Ke mana mereka kata Tuhan ni ada anak, baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung harap tanpa perantaraan. Lam yalid walam yulad. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tiada yang sekutu yang sama dengannya. Baca ayat itu bila berhadapan dengan golongan ini. Nescaya mereka akan tunduk. Dan kita dah sebut ada syaitan dengan mereka, ada syaitan. Ada iblis yang akan terus mengasuk mereka untuk kufur kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala beri ayat penutup. Amaran keras kepada semua yang mengingkari perintah Allah. Bila Allah menyebut kaum manduda, kaum yang suka bantah ni, yang berbalah untuk tak nak terima kebenaran, kata Allah, wa kam ahlakna qablahum, dah banyak kaum yang telah kami binasakan. Min qarnin, bagi setiap kurun ada. Setiap kurun, setiap 100 tahun ada kaum yang dibinasakan. Hal tuhissu minhum min ahad. Apakah kamu dengar, apakah kamu dapat maklumat lagi tentang mereka? Mereka dulu yang menentang, yang samsing, yang gedebeh, habisnya belaka dah. Mati belaka dah. Kita kan kalau sebut orang samsing, mana dia sekarang samsing tu? Dah mati dah. Dah bahan tanah dah. Dah masuk kubur dah. Mereka yang engkar dahulu. Mereka menolak kebenaran. Mana mereka sekarang? Semua dah mati. Yang belagak jadi Tuhan, yang belagak mengaku Tuhan, mana dia mereka? Mana mereka sekarang? Habis hancur. Kamu tak dengar lagi suara mereka walaupun bisikan. Kata kalau orang yang samsing gedebeh ni, sampai mereka dia takut sangat, dia tak keluar suara dah, takut.
Apatah lagi dengan kematian dan kehancuran mereka. Mana yang mendakwa kata dia Tuhan? Mana yang mendakwa dia boleh lawan Tuhan? Mana suara mereka hari ini tak terdengar oleh sepatah pun. Mereka semuanya dah hancur dan binasa. Dengan makna dan kata lain mati belaka dan akan jumpa dengan Tuhan. Mati. Sebab itu Allah Ta'ala memberi cara jawab kepada Nabi SAW. Innaka mayit wa innahum mayitun. Wahai Muhammad, katakan pada mereka kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Dan Allah akan mengadili siapa benar. Ada orang-orang menolak kebenaran. Dia, waktu menolak kebenaran, dia rasa macam dia tak mati. Tuan-tuan, dia ada orang yang buat benda jahat. Dia ada satu watak. Dia ada satu perangai bila seorang tu buat jahat, dia rasa dia tak mati. Orang ni bila dia rasa dia nak mati atau dia akan mati, dia tak akan buat jahat. Kalau tuan-tuan malam ni rasa macam nak mati, tu baik. Tu jadi baik. Tu rajin baca Quran, qiyamul lail. Sebab kita rasa tak matilah kita mudah buat jahat. Maka demikian orang kafir tadi, mereka rasa mereka tak akan mati. Mereka kekal walaupun mereka dah tengok ramai mati. Tapi perasaan mereka syaitan tanamkan, kamu takkan mati. Akhirnya mereka terus berani mengingkari perintah Allah. Maka Allah beri amaran ini. Katakan pada mereka, kaum dulu lebih gagah pada kamu, mereka hari ini suara pun tak ada. Habis dah. Dan sebagaimana juga akan menimpa pada kamu kemusnahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.